Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batal Fitness dan kepakaran saya adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri dan rasa tersisa disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga hari ini kami telah membantu lebih daripada 1000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang macam manakah caranya untuk elakkan gastrik daripada berlaku pada bulan puasa. Ramai orang ada di kalangan student saya especially yang ada masalah gastrik ni, terutamanya pada bulan puasa. Waktu itulah berat badan, waktu itulah gastrik dia datang dan dia tak mampu nak puasa selama sebulan, selama 30 hari ke 29 hari ke, disebabkan dia ada masalah gastrik dan dia kena ganti semula puasa tu pada hari-hari akan datang, yang menyebabkan lagi susah dia nak berpuasa sebabkan pada waktu itu orang semua tengah makan. So that's why saya nak bagi beberapa tips caranya macam manakah caranya kita boleh mengawal kita punya gastrik, terutamanya kepada mereka yang ada masalah gastrik. So boleh tak komen sikit siapa dekat sini yang kenal mereka yang ada masalah gastrik, yang berusaha untuk kurangkan kesan gastrik tu daripada terus melanda diri mereka sehingga akan mengganggu progres mereka nak turunkan berat badan. Boleh tak komen sikit siapa yang kenal, ataupun boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya korang rasa apa yang kita nak share pada pagi ini adalah satu benda yang sangat-sangat bagus dan boleh bantu ramai orang. Waalaikumsalam Puan Nur Hayati, apa khabar? So siapa? Hai Puan Suzana Hafiza, siapa lagi kat sini? Hai Puan Haliza Abdullah, apa khabar? So begini ada beberapa sebab kenapa sebenarnya seseorang itu ada masalah gastrik, kan? Tapi sebelum tu nak confirm sekejap, suara saya dengar ke? Jelas tak suara saya? Kalau katakan suara saya jelas, boleh tak komen jelas? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak sekiranya jelas suara ni? Boleh ke komen jelas? Sebabkan saya takut juga cakap ni, sebab saya tengok phone ni macam lagging sikit. Phone ni macam lagging sikit dan macam-macam pula kan. So apa yang saya nak share pada hari ini, beberapa tips yang boleh bantu kita mengawal kita punya gastrik pada bulan puasa. Kalau katakan dengar dengan jelas, alhamdulillah, terima kasih Puan Haliza Abdullah yang komen dengar. Okay, terima kasih. So begini, saya nak share ada beberapa sebab kenapa gastrik ni berlaku. Okay, beberapa sebab gastrik ni berlaku. Dan antara sebab gastrik ni berlaku, of course, disebabkan dia punya kandungan level of acid dekat dalam perut kita yang menyebabkan perut kita rasa macam tak selesa sikit untuk bertindak. Dia akan rasa tak selesa lah, sebabkan gastrik tu kan dia macam tajam sikit. So bila dia tajam tu, dia menyebabkan kita punya perut tu ada sedikit masalah dan mungkin dia akan menyebabkan pedih ulu hati juga dan menyebabkan rasa tak selesa pula nak berpuasa. Dah macam mana nak puasa kalau katakan pedih ulu hati bagai kan? Terima kasih kepada komen jelas Puan Suzana Hafiza. Okey, so dalam erti kata lain, kita sebenarnya kadang-kadang ada masalah gastrik ni terutamanya pada bulan puasa, dan pada bulan puasa lah gastrik tu lagi datang dengan kerap dan teruk. So siapa kat sini yang mungkin kenal? Dan saya nak share juga, sebenarnya gastrik ni bukan berlaku hanya kepada mereka yang kurus sahaja. Gastrik ni juga berlaku kepada mereka yang ada masalah berat badan, terutamanya kepada mereka yang ada masalah kencing manis. Kenapa orang yang ada masalah kencing manis ni lebih senang dapat gastrik? Saya akan explain kejap lagi. Waalaikumsalam Puan Jamnah, Cik Ros. Waalaikumsalam. So, gini. Tapi sebelum tu boleh tak share dulu Facebook Live ni? Share kepada 10 tempat, 20 tempat, 30 tempat supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Saya minta maaf, saya macam ada macam runny nose sikit sebab berjangkit dengan anak saya. Noor Ali, dia sesama dan dia pula ada asma pula. Ya Allah kan. Sedih tengok dia kan. So that's why terbejangkit sikit. Harapnya akan dapat selesai lah sesama ni. Lama juga tak kena sesama. Tiba-tiba hari ni dapat kena sesama kan pada awal Ramadan. Okey, sini. Terima kasih kepada yang dah share. Okay, benda pertama sekali, tips pertama macam mana caranya untuk kita elakkan gastrik. Dah ready ke? Kalau dah ready, boleh ke komen dah ready. Kalau ready, boleh ke bagi saya love banyak-banyak sekiranya dah ready. Dan jangan lupa juga untuk share banyak-banyak Facebook Live ni kepada 10 tempat, 20 tempat. Okay, yang pertama sekali adalah please jangan skip sahur.
banyak gila faedah bila kita bersahur ni. Sebab bila kita bersahur, apa yang berlaku kepada kita adalah kita akan dapat tenaga yang secukupnya pada waktu pagi tu, dan dia boleh bawa sampai ke tengah hari, ke petang, ke tu depends kepada apa yang kita makan lah. So itu satu. Keduanya, ianya tak akan memberikan kita perut rasa macam discomfort. Maksud saya macam kita ada masalah discomfort di bahagian perut yang menyebabkan kita tak boleh nak melakukan aktiviti-aktiviti seharian. Kenapa? Perut itu adalah satu bahagian dekat tengah-tengah badan. So bila kita berjalan, berlari, kita perlukan perut, muscle dekat perut untuk menstabilkan kedudukan kita, posture badan kita supaya kita tak jatuh ke depan, ke kiri atau ke kanan atau ke belakang jugalah. So perut tu memiliki peranan sangat penting. Kalau katakan perut kita sakit, kita macam susah nak berdiri, mungkin kita akan bak kata orang putih mengerekut. Pernah tak dengar perkataan mengerekut? So itu adalah kita akan berlaku lah kepada kita kalau katakan kita ada masalah gastrik, masalah perut. So that's why benda tu sangat penting. Perut tu memang sangat-sangat gila penting dalam proses kita nak melakukan aktiviti seharian, terutamanya pada bulan puasa. Okay, itu satu, jangan skip puasa, jangan skip bersahur. Kadang-kadang ada orang ramai ni dia suka macam awalkan sahur dia pukul 11 malam. Ataupun awalkan sahur sebelum dia tidur, lepas tu dia tidur. Itu lagi mengakibatkan seseorang itu ada masalah ada masalah gastrik. Kenapa? Sebabkan perut tu tak dapat nak cernakan makanan sebaik mungkin, lalu menyebabkan perut tu lagi macam pedih perut tu. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Boleh ke share Facebook Live ni kepada beberapa tempat yang mungkin. Sebenarnya ramai di kalangan student kita yang walaupun berat badan dia besar, dan kita faham kenapa berat badan dia besar sebabkan dia makan banyak, pun boleh jadi gastrik, dan tak semestinya kurang makan tu yang menjadikan gastrik. Nombor satu, kurang makan tu penyebab juga. Nombor dua, penyebab lain dia selain daripada kurang makan, penyebab lain adalah pemilihan makanan yang menyebabkan gastrik tu datang. Yang ketiganya saya nak share satu benda tu. Yang ketiga tu lah hingos ni kan. Okay, sorry kalau hidung merah sikit. Tips yang kedua, macam mana caranya untuk kita elakkan daripada gastrik ni berlaku. Cuba kita kurangkan makanan ataupun minuman yang ber-GI tinggi. Apakah kaitan dia makanan dan minuman yang ber-GI tinggi ni? Dan saya akan explain benda ni sebenarnya dekat dalam Black Magic Mentoring, insyaAllah weekend hari Khamis ni jam 9.30 malam secara detail. Saya akan explain apa yang berlaku dalam perut kita, menyebabkan walaupun kita makan pun belum tentu lagi akan dapat mengelakkan kita daripada struggle dengan gastrik. So that's why siapa yang dah dapat email untuk kita punya weekly group coaching hari Khamis ni, boleh tak komen saya dah dapat email. Okay, email dah dihantar pagi tadi. Sepatutnya dah dapat dah. So kalau boleh cuba check email tu. Kod-kod nanti kan tak dapat email, cuba bagi tahu saya, cuba bagi tahu pada Alin, sebab kita kena pastikan semua dekat sini yang masih aktif dapat email tersebut untuk kita berjumpa pada hari Khamis ni. Alright. So yang kedua tadi, elakkan daripada apa? Elakkan daripada memakan makanan yang ber-GI tinggi, sebab ianya juga akan trigger gastrik juga. So that's why siapa kat sini boleh tak komen, siapa kat sini yang tahu? Akak dah dapat email, alhamdulillah. Terima kasih Puan Haliza Abdullah, Cik Ros dah dapat, alhamdulillah. Boleh tak komen siapa kat sini tahu apakah contoh makanan ber-GI tinggi? Boleh tak komen kalau tahu? Sebab apa? Makanan ber-GI tinggi ni sebenarnya dia, Waalaikumsalam Kak Zahra, apa khabar? So, makanan ber-GI tinggi ni adalah salah satu punca utama kenapa seseorang itu senang naik berat badan, dan juga senang menyebabkan seseorang itu dapat penyakit seperti macam kecil manis, masalah ketidakstabilan hormon, masalah macam walaupun makan sikit pun berat badan naik mendadak-dadak. Dia juga boleh mengakibatkan bentuk badan yang tak sekata. Dia akan menyebabkan bentuk badan kita dekat bahagian pinggul, peha dan perut tu besar, tapi di bahagian lain tu mungkin kecil, dan dipes juga kan. So dia juga akan mengakibatkan seseorang itu susah nak pregnant juga. Dia juga menyebabkan seseorang itu jadi ada masalah PCOS dan sebagainya. So that's why sangat gila penting untuk kita tahu apa yang kita makan.
Waalaikumsalam Puan Noriah Tukiman. Apa khabar? So, itu adalah kita cuba elakkan dan kita sebenarnya kena kenal pasti dulu. Kita kena kenal pasti apakah contohnya makanan yang ber-GI tinggi. Waalaikumsalam Puan Juizatul. Salam Ramadan Puan Zahara. Okay. So, siapa sini faham so far? Boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Boleh ke share Facebook Live ni kepada 10 tempat, 20 tempat, biar lagi ramai orang tahu, lagi bagus. Kenapa? Sebab kita nak memberi sharing. Sebab saya tahu ramai orang ada struggle sedikit tentang pemilihan makanan, ataupun ada struggle tentang gastrik pada bulan puasa. Benda ini mungkin berlaku kepada anak-anak kita. Benda ini mungkin berlaku kepada kawan-kawan kita ataupun saudara mara kita yang sedang struggle dengan gastrik. Boleh tak saya nak tanya, siapa kat sini yang kenal mereka yang ada masalah gastrik dan tak dapat nak puasa penuh pada bulan puasa? Selalunya bila bulan puasa je, dia akan tersangkut sikit tak dapat nak puasa penuh. Siapa yang kenal? Boleh tak komen kenal? Boleh ke bagi saya muka sedih? Kalau katakan kenal. Yang bagi saya muka sedih tadi suaranya Puan Suzana Hafizah. Okay. Morning Puan Arizki, apa khabar? Selamat berpuasa semua Okay. So tadi sebelum tu saya nak buat iklan kejap. Tadi saya dah upload satu gambar makan Mexican tortilla, high protein laden Mexican tortilla nama dia. Kadang sampai masuk ward katanya Puan Arizki. Pagi tadi saya masak sahur. Nama makanan tu adalah protein laden Mexican tortilla, resepi sendiri kan. So far saya dah makan pagi tadi dalam 1000 kalori lebih macam tu. Protein memang tinggi gila. Lepas tu pula of course itulah menyebabkan anak perempuan akak ada gastrik. Up lagi apa gambar saya dah letak dekat link. Saya dah letak dekat dalam Facebook page story. Okay. So itu antara sebab. Okay, saya nak berbalik semula tentang gastrik ni tadi. That's why pentingnya untuk kita kenal pasti makanan yang kita makan. Sebabkan apa yang kita makan dia akan menyebabkan kita jadi macam ada masalah kesihatan. Kan? Bukan suka-suka hati je. Kita punya makanan tu yang menyebabkan makanan tu akan menyebabkan kita sihat atau tak sihat lah. Siapa sini faham? Boleh ke komen faham? Sebab saya risau juga takut saya cakap ni sebabkan hidung saya tersumbat dan bagai. Macam tak dapat nak sampai full potential saya nak share something ni kan. So, Waalaikumsalam Puan Sam Suryawati. Selamat puasa. Okay, begini. Makanan ber-GI tinggi ni contohnya macam gula putih. Gula putih, minuman-minuman yang manis contohnya, ataupun kuih-kuih ataupun kek. Boleh makan tapi kita boleh makan in moderation. Kalau kita makan banyak sangat, ianya akan menyebabkan hormon jadi makin tak stabil. That's why hari Khamis ni saya akan explain macam mana ataupun apakah kaitan dia antara gastrik dengan hormon. Dan apakah kaitannya antara gastrik dengan makanan manis. Macam mana makan manis tu boleh mengakibatkan kita jadi lagi rasa lebih lapar. Dan juga akan menyebabkan hormon lapar tu keluar dengan banyak. Macam mana tu. So that's why saya akan explain pada hari Khamis ni. Tajuk dia pantang larang ketika berpuasa. Supaya pertama kita akan dapat, bukan setakat dapat turunkan berat badan je, akan dapat turunkan berat badan pada bulan puasa. Nombor satu, kita juga akan tahu macam manakah caranya untuk kita dapat meningkatkan tahap ataupun level energy level kita pada bulan puasa. Nombor tiga, macam mana kita boleh rasa kenyang lebih lama. Dan nombor empat yang paling penting sekali, siapa nak tahu apakah nombor empat yang saya akan share hasil daripada kita ikut pantang larang ni? Siapa nak tahu? Boleh tak komen, saya nak tahu. Ultimately, ini yang saya nak buat ni. Yang nombor satu ni kita bagi tahu macam mana kita boleh rasa kenyang lebih lama, boleh dapat turunkan berat badan, kita akan dapat tingkatkan kesihatan, kita juga akan dapat energy level kita memuncak-muncak walaupun dah ke petang dan sebagainya. Yang paling penting sekali bila kita follow pantang larang ni, pada hari raya nanti walaupun kita makan banyak pun berat badan naik sikit tapi baju kita masih lagi muat. Ramai orang ada masalah beli baju baru pada bulan puasa, baju tu dah tak muat dah pada hari raya sebabkan makan banyak sangat. So that's why kita akan share macam mana caranya ataupun apakah pantang larang yang patut kita ikut, apakah benda yang sepatutnya kita buat, benda yang tak sepatutnya kita buat pada minggu ni, pada bulan puasa ni. Betul ke tajuk tu kan? Pantang larang tu ke apa? Do and don'ts Lupa dah pula.
Sekejap saya tengok. Nak tahu. Okay. Of course lah nak tahu. Siapa tak nak ilmu rugi kan? So, tajuk dia yang saya explain tadi tu adalah tajuk berkenaan ni. Betul, pantang larang berpuasa. Benda tu penting. Saya tak ambil gula, jarang ambil tepung tetapi kena gastrik. Puan Nur Ashikin Osman. Baik, terima kasih Puan Nur Ashikin Osman sebabkan share tentang dia punya masalah. Okey, itu tadi tu. Pantang larang tu saya akan explain pada hari Khamis ni secara detail. Rugi gila siapa yang tak join weekly group coaching. Hanya mereka yang aktif saya sepatutnya dah dapat email dah. Tapi kalau nak join boleh hubungi kat pin komen tu kata saya nak join BMM, ataupun boleh hubungi konsultan Batik Fitness. Okey. Yang nombor 2 dah faham kan? Nombor 1 tadi tu adalah jangan skip sahur. Kalau boleh sahur tu pada waktu sahur, bukan pada waktu sebelum tidur, bahaya. Nombor 2 juga adalah dengan cara kurang mengambil gula, kurang mengambil makanan ataupun minuman yang ber-GI tinggi. Banyak gila selain daripada gula tepung sebenarnya. Puan Nur Ashikin, even nasi putih pun dia lebih tinggi GI dia berbanding dengan nasi perang dan sebagainya. Tapi that's okay. Yang ketiga ni kita kena take note. Kita kalau katakan ada masalah gastrik ni, kita kena tahu apakah makanan-makanan yang trigger sakit perut kita. Puan Nur Ashikin Osman, boleh tak share sikit apakah makanan yang trigger Puan dapat gastrik? Boleh tak komen sekejap? Dia ada sejenis, dia ada macam makanan-makanan bergoreng, tak boleh, makanan berminyak tak boleh. Dia tak boleh ada makanan-makanan yang masam seperti macam buah apple, buah lemon ke, buah limau ke, buah limau purut ke, buah limau gedang ke, ataupun tomato ke yang masam-masam sikit. Tomato tak boleh nak masam sangat, tapi kandungan citrus, acid citric dia agak tinggi juga. Okey, kemudian macam certain makanan yang diproses pun, Waalaikumsalam Cik Ta, kemudian makanan-makanan yang tinggi gula dia, ataupun kafein pun menyebabkan senang kita dapat trigger gastrik, ataupun minum air tin, air bersoda kan, dan juga merokok, kalau katakan smoking, dia akan menyebabkan lagi senang dapat gastrik. Kemudian antara ubat-ubat yang tertentu juga yang menyebabkan ada sedikit masalah pada lapisan perut. So that's why kita kena identify apakah yang trigger kita punya gastrik. Mungkin juga ada yang tak boleh makan makanan yang pedas. Macam itulah. That's why kita kena kenal pasti. Dan bila kita dah tahu apakah makanan yang boleh bagi kita sakit perut macam kena gastrik tu, elakkan. Cuba kurangkan ataupun elakkan. Kalau nak makan juga, ambillah makan tu berpada-pada, bukan ikut suka hati. So, siapa sini faham maksud saya? Boleh tak komen faham? So that's why, bagi saya, that's why sangat gila penting untuk kita memulakan kita punya progress turunkan berat badan pada bulan puasa tanpa ada sebarang kekangan kesihatan. Siapa sini faham maksud saya? Boleh ke komen faham? Boleh ke bagi saya banyak-banyak? Saya rasa macam agak krik-krik. Faham ke faham ni? Macam tak faham je. Tak faham bulan puasa ni semua lemau-lemau Tadi bersahur tak? Tadi bersahur tak? So that's why InsyaAllah petang karang pukul 3, sesama ke tak sesama, saya akan exercise juga dan saya akan buat live. So kita akan tunjukkan apakah senaman yang boleh kita buat untuk bagi kita rasa senang, tak maksudnya lemak dekat belakang tu kurang. Saya minum apple jus campur lemon dan madu. Mungkinkah sebab itu? Mungkin Puan tak boleh makan lemon kot, saya rasa. Apple tu mungkin boleh, madu tu mungkin tak boleh juga. So depends. Puan Nur Ashikin sepatutnya by sekarang ni dah tahu dah apakah makanan yang menyebabkan gastrik Puan datang lagi teruk. Gitu kan. So kena kenal pasti dulu makanan-makanan tu. So kalau kita tak tahu makanan apa, kita kena try and error lah. Makanan apa yang menyebabkan tu, makanan goreng, pedas berempah, makanan dalam tin, makanan yang minuman yang ada gas, contohnya macam air tin dan sebagainya kan. Besok pula makanan yang mempunyai asid tinggi, limau, oren, lemon pun sama juga. Minuman yang tinggi kafein dia macam kopi, teh,
kemudian minuman atau makanan yang diproses, gitu kan. So biasanya itu patutlah dikurangkan sedikit ataupun kalau boleh tak ambil langsung sebab dia akan trigger kita punya gastrik. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, saya nak share sampai 4 tips ni. Siapa dah ready nak mengetahui yang keempat, apakah sebenarnya makanan yang boleh trigger kita rasa dapat gastrik. Okey, yang ketiga, macam mana kita boleh dapat kurangkan gastrik pada ketika berbuka. Cuba kurangkan ambil makanan pada waktu berbuka tu banyak sangat. Sebabkan bila kita makan banyak sangat, aktiviti dekat perut tu jadi semakin aktif dalam keadaan dia dah lama dah berehat. Macam seolah-olah bila kita baru dah lama dah tak start engine kereta, tiba once kita start engine kereta terus kita nak tekan minyak laju-laju, macam nak bawa macam racing tu kan. Padahal kereta tu tak bergerak selama 8 jam, katakan gitu kan. Dia kena panaskan enjin dulu, dia kena panaskan segala benda tu nenek dalam tu kan. Barulah dia boleh bergerak dengan lebih pantas. Even kita nak exercise pun kita kena stretch. Kita kena buat regangan otot supaya muscle tu tak terkejut. So that's why sama juga macam perut, kita boleh berbuka puasa tapi makan sikit. Makan dulu macam let's say lah, kalau katakan tak nak makan kurma dulu, macam saya nak makan nasi. Boleh makan nasi tapi make sure makan nasi yang tak macam berlambak sangat nasi dia. Lauk dia tak macam bersusun sangat sampai ke bertingkat-tingkat ni kat pinggan. So boleh follow cara macam, atau boleh follow meal plan. Meal plan tu kita follow je meal plan, insyaAllah berat badan akan turun dengan mudah dan dengan cepat. Satu. Yang ketiga pula, macam kita boleh susun waktu macam yang keempat tadi, kita boleh susun waktu makan. Lepas berbuka kita makan sikit, sebelum bersahur makan sikit, ataupun selepas maghrib makan sikit, sebelum isyak, lepas tu lepas tarawih, sebelum tidur kita boleh makan sikit. Lama-lama cukuplah tu kita punya keperluan tenaga. Siapa sini faham? Maksudnya boleh ke komen faham, boleh ke bagi saya banyak-banyak supaya kita akan faham benda ni. Alright, so tu satu. Yang kemudian, kalau katakan smoking, kalau katakan ada dekat sini smoking, cuba kurangkan smoking. Kalau katakan kita ada husband ke, adik-adik ke, anak-anak ke yang smoking, cuba jangan dekat dengan dia dulu sebab kita tak nak jadi second hand smoker. Sebab dia pun akan menjadikan badan kita lagi susah nak kawal dia punya gastrik. In fact, darah kita akan jadi lebih pekat bila kita smoking ataupun kita jadi second hand smoker. In fact, memang tak digalakkan sebenarnya untuk kita, kalau katakan lepas makan terus hisap rokok, lagi bahaya. Memang ramai orang buat macam tu kan. So that's why kita kena elakkan hisap rokok selepas kita makan, especially makan yang heavy, yang menyebabkan kita akan dapat banyak komplikasi kesihatan, terutamanya kes macam ni, kes gastrik lah. So itu yang kita kena kurangkan. Banyakkan minum air kosong. Okay, susun waktu minum air kosong tu biasa saya akan letakkan dalam meal plan, minum air waktu apa dan makan apa, begitulah kan. So itulah antara caranya macam mana kita boleh menyusun makanan kita, supaya yang pertama, kita bukan setakat dapat turunkan berat badan je, kita juga akan dapat jadikan diri kita lebih sihat, lebih mudah bergerak. Yang paling penting sekali adalah bila kita nak bersenam pada bulan puasa, sebenarnya waktu senaman itu bulan puasa lah yang menyebabkan progres kita nampak lebih ayu. Nampak lebih ayu gitu kan. Saya nak tunjuk contoh sikit, boleh tak? Nak tunjuk contoh sikit. Macam ni macam Kak Hanis Yahya. Kak Hanis Yahya dia bersama dengan kita sebelum ni, masa tu bulan 2 tahun lepas. Dia sempatlah sebulan dengan kita, dan pada bulan puasa bukan setakat dia follow meal plan je, tapi dia juga follow kita punya exercise yang saya dah tunjukkan, dan dia follow je sepanjang bulan puasa, dan Alhamdulillah badan dia kecil macam ni dalam tempoh 4 bulan. Ni gambar dia bulan 2, ini gambar dia bulan 4. Macam apa dia buat? Pertama, dia follow meal plan daripada kita. Kemudian dia amalkan superfood. Saya tak ada superfood kat sini. Kemudian dia exercise mengikut apa yang saya suggest. Alhamdulillah berat badan dia turun, bentuk badan dia turun. Yang paling best sekali kalau kita tengok betul-betul muka dia, saya tunjuk balik muka dia, sebenarnya dia nampak lebih muda, nampak lebih ayu gitu kan. So that's why siapa yang tak nak bila nampak
bila nampak perubahan yang macam tu kan. Saya boleh peace macam tu lagi kan, gitu kan. So ramai juga di kalangan student kita yang follow cara kita pada bulan puasa. Bukan setakat dia dapat turunkan berat badan. Dulu macam ni Captain Zack, lepas dah follow cara kita, Zaz perut dah slim, dah kempis, yang menyebabkan dia jadi lebih berkeyakinan. Gitu. Sihat pun sihat, yakin pun yakin, dapat turunkan berat badan dan boleh pakai baju saiz yang lebih kecil sikit. Hari-hari kita akan nampak progres kalau kita mulakan dulu dengan meal plan. Ada banyak lagi gambar-gambar saya nak tunjukkan sebenarnya, tapi saya rasa cukuplah sekadar itu sahaja. Siapa sini faham so far? Boleh tak komen faham? Dan saya nak bagi tahu juga, pada hari Khamis ni jam 9.30 malam 9.30 malam, kalau boleh kita solat isyak dulu, solat tarawih dulu. Tak sempat buat 8 rakaat, buat 4 rakaat dulu pun tak apa. Okey, kemudian kita akan berzoom dalam weekly group coaching. Email saya dah hantar untuk masuk dekat dalam link Zoom tersebut. Kemudian kita juga akan teruskan, saya akan share apakah do and don'ts, benda apa yang kena buat lebih pada bulan puasa, benda apa kena buat kurang pada bulan puasa, benda apa yang menyebabkan kalau kita buat lebih ni akan jadi impact yang macam mana pada berat badan kita, pada kita punya tahap kesihatan, pada berat badan kita dan bentuk badan kita pada hari raya nanti. Benda tu yang akan kita share secara detail pada hari Khamis ni dengan tajuk dia Pantang Larang Berpuasa. So kepada yang masih lagi aktif, sepatutnya dah dapat email. Kepada yang mungkin belum dapat email dan tak aktif, sekarang ni kita tengah buat promosi pada bulan puasa ni. Kalau katakan nak try, boleh cuba dulu kontak atau hubungi konsultan Batal Fitness ataupun klik kat pin komen. Dapatkan dulu meal plan, sebabkan meal plan adalah kunci segala result kurus yang kami ada. Gitu kan. Follow dulu meal plan, insyaAllah segala benda tok nenek yang best akan datang lepas tu. Dan jangan skip weekly group coaching pada hari Khamis malam Jumaat. Itulah yang menyebabkan ramai orang di kalangan kita ni berjaya dapat turunkan berat badan secara sustainable. Kalau katakan follow meal plan sahaja, tak tahu macam mana nak variasikan makanan, mungkin ada soalan tak tahu nak tanya siapa. Sebabkan saya hanya dapat akses, saya hanya dapat bantu student titanium saya sahaja secara dekat. Yang bukan student titanium tu saya tak dapat nak bantu sangat lah kan. Sebabkan saya punya fokus pertama pada student titanium, kedua bagi konten macam ni hari-hari, kemudian untuk expandkan lagi Batal Fitness dan sebagainya. So macam agak busy sikit kalau nak layan semua orang. Minta maaf kalau katakan ada yang WhatsApp saya, coach boleh tak minta meal plan puasa. Saya bukan nak duit korang sebenarnya. Sebenarnya dia ada meal plan. That's why last week kita dah buat tajuk meal plan puasa. Kepada yang aktif saya dah faham dah macam mana cara nak buat meal plan puasa. So agak rugi kalau tak juga tonton video-video dekat dalam Black Magic Mentoring tu yang kita sediakan secara dah lebih daripada 50 lebih video. Waalaikumsalam Puan Ida Osman. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Selamat berpuasa. Banyak-banyak akan beribadat, banyak-banyak akan berzikir, insyaAllah. Dengan zikir itu banyak benda juga kita akan dapat dari sudut ketenangan dan sebagainya. So kurangkan rasa stres ketika kita berpuasa. So kita jumpa lagi jam 3 petang. Kita akan bersenam macam mana cara nak mengecilkan lemak ataupun mengurangkan lemak di bahagian belakang kita dan menguatkan bahagian belakang kita. InsyaAllah jam 3 petang jumpa saya. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.